أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi lagi disayangi Syekh Ruwa dan juga timbalannya, para edukatornya, dan juga tuan guru, tuan guru, penuntut ilmu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita akan membaca dalam bab munada daripada kitab Al-Jurumiyah, Al-Munada. Jadi munada ni adalah yang bahasa kita bermaksud dengan seruan. Maksud kita dengan seruan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum wa bi'ulumi wa ulumikum fi darain amin. Babul munada. Munada macam dah? Maf'ul lahu ya? Yes. Munada macam contoh ni. Iya ke? Mana asal tak baca munada asal? Baca munada. Ni. Nah. Macam ada rasa bukan? Rasa tak ada. Awak betul ni. Awak takut masuk campur dengan ni kot, dengan syiasil. Anak rasa tak baca munada. Anak rasa kita habis amal la je. Betul tak? Awak orang ni kata Man, tak ingat? Ya. Ada dah. Apa dah, kita macam maf'ul lahu lah. Okey. Awak cek tu. Kalau tak kita mula balik ke munada. Kita baca tu masuk terus maf'ul lahu. Jadi kita masuk insya-Allah maf'ul lahu. Maf'ul lahu ada dua nama ataupun maf'ul li ajli. Maf'ul lahu ataupun maf'ul li ajli. Maf'ul min ajlihi. Okey. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi ad-darain amin. باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. dah okey. Boleh terlupa kan. Jadi bab maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli ini adalah isim. Jadi bila dikata isim, maka dia mengeluarkan huruf dengan fi'il. Al-mansub maknanya mauqi' dia ataupun tanda dia adalah mansub. Alladhi yuzkaru bayanan, yang mana disebut untuk menerangkan disababi wuqu'il fi'il. Maknanya dia menerangkan ataupun datangnya ataupun peranan dia adalah untuk menerangkan sebab apa fi'il itu dilakukan ataupun perbuatan itu dilakukan. Itu dipanggil maf'ul lahu ataupun maf'ul min ajli. Menerangkan perbuatan yang dilakukan. Nahu qaulika qama Zaidun ijlalan li Amrin. Contohnya kamu mengatakan bahawa Zaid bangun untuk ataupun kerana menghormati ataupun ta'zim kepada Amrin. Li Amrin iaitu kepada Umar. Ataupun qasadtuka maknanya aku menuju kepada kamu lah. Qasadtuka, aku menuju kepada kamu ibtigha'a, iaitu mengharapkan.
Ibtigha'ah maksudnya mengharapkan kebaikan kamu. Ma'rufika maknanya kebaikan kamu. Jadi qama itu kita i'rab adalah fi'il madhi, Zaidun adalah fa'il, ijlalan adalah maf'ul min ajlih ataupun maf'ul lah. Lam kita i'rab dia adalah harfu jar, amrin adalah isim majrur, dan isim majrur pada am adalah pada ra tu. Jadi wa alamatu rafihi adh-dhahir apa wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah fi akhirih. Dan li amrin itu adalah muta'alliq dia kepada ataupun dia ta'alluq kepada ijlalan. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Jadi qasadtuka fi'il madhi juga, dan ta itu adalah fa'il ataupun kita panggil ta mutaharrik fi mahal raf fa'il. Kemudian kaf di situ adalah maf'ulun bih. Kaf di situ adalah maf'ulun bih, dan dia adalah mansub fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Ibtigha adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Jadi dia mansub dan juga dia adalah mudhaf, dan dia juga adalah mudhaf. Ma'rufik adalah mudhafun ilaih, dan dia juga adalah mudhaf, dan kaf adalah mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih confirm dia adalah majrur. Wa aqul, itu Syekh Muhyiddin, al-maf'ul min ajli wa yuqal al-maf'ulu li ajli. Jadi dikatakan juga dengan maf'ul li ajli, min ajli ataupun li ajli, ataupun ringkasannya adalah maf'ul lah. Wa fi istilah an-nuhah, iaitu dalam istilah nuhah, ibaratun anil ismi an lismi al-mansub alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu' al-fi'l, iaitu satu ibarat daripada isim yang mana dia kedudukan dia adalah mansub, dan dia menyebut ataupun didatangkan kerana untuk menerangkan kenapa perbuatan itu dilakukan, sebab perbuatan itu dilakukan. Itu adalah maf'ul li ajlih. Dan apabila kita mengatakan isim, maka dia merangkumi isim yang sarih dan juga mu'awwal. Mu'awwal bihi. Jadi isim sarih ni maknanya isim yang sahih lah. Isim yang mu'awwal maksudnya adalah biasanya datang dengan fi'il, kemudian kita takwilkan kepada isim. Biasanya datang dalam keadaan fi'il ataupun kita takwilkan kepada isim, ataupun datang dalam keadaan berbentuk jumlah, kemudian kita takwilkan kepada lafaz ataupun lafaz mufrad. Datang dalam keadaan jumlah, kita takwilkan kepada lafaz mufrad. Wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtami'a fihi khamsatu umur. Dan hendaklah pada isim itu yang datang ataupun yang duduk ataupun yang menjadi maf'ul lahu, hendaklah dia mempunyai lah kata-kata, ataupun memiliki ciri-ciri ataupun memiliki lima ciri. Jadi maf'ul ni dia ada syarat dia. Ada 5 syarat. Pertama, ciri yang pertama adalah an yakuna masdaran. Hendaklah dia mesti masdar. Dia mesti masdar, maknanya dia bukan mustaq. Dia bukan datang daripada isim fa'il ataupun isim maf'ul, tapi dia adalah masdar. Yang kedua, dia mesti an yakuna qalbiyan, maknanya fi'il itu adalah fi'il hati, atau masdar itu menunjukkan perbuatan hati. Wa ma'na kaunihi qalbiyan, yang dimaksudkan dengan makna ni hati, an yakuna dalan ala amalin, iaitu dia menunjukkan kepada pekerjaan, daripada pekerjaan anggota. Al-jawarih tu anggota, seperti tangan dan juga lidah, seperti qiraah dan darb. Maknanya dia bukan Allah, anda tak pasal ni, Allah yakuna, dia tidak menunjukkan kepada perbuatan daripada perbuatan anggota lain, seperti tangan, lidah dan juga seumpamanya mislu qiraah dan juga darb. Jadi hati maknanya niat lah. Hati ni biasa kita menunjukkan kepada niat ataupun qasad.
Yang ketiga, mesti illah lima qablahu. Dia penyebab kepada sebelumnya. Maknanya penyebab kepada sebelumnya, bukan penyebab kepada yang akan datang. Penyebab kepada sebelumnya, bukan penyebab kepada yang akan datang. Okey, bukan penyebab yang akan datang. Kemudian yang keempat, hendaklah dia bersatu dengan amil. Amil dia fi'il lah. Dia kata amil tu maknanya fi'il. Dan juga dengan dia. Maknanya, kalau kita kata di sini, qama Zaidun ijlalan li amrin. Maknanya, ijlalan dengan qama tu sama waktu. Sama waktu maksudnya, ketika mana dia bangun, ketika mana itu juga dia menghormati. Ketika dia bangun, dalam masa yang sama, begitu juga dia menghormati. Maknanya, dia memerlukan masa yang sama. Jangan masa yang berbeza. Bila masa yang berbeza, maka tak boleh menjadi maf'ul min ajli. Itu adalah perbincangan ulama' lah kalau kita baca dalam kitab yang panjang. Asasnya begini. Kemudian yang kelima adalah mesti yang yattahid ma'amilihi, iaitu bersatu dengan dia punya amil. Yang amil dia fi'il lah, iaitu kepada pembuat fa'il. Fa'il di sini siapa? Zaid, contoh. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaidun adalah fa'il. Jadi Zaid melakukan qama dan Zaid juga melakukan ijlalan. Okey, faham? Jadi qama Zaidun ijlalan, pertama kita kata mesti bersama dari segi waktu dia, iaitu ketika mana bangunnya Zaid, pada ketika itu jugalah dia menghormati Amr. Kemudian yang kedua, yang melakukan qama itu adalah Zaid, yang melakukan ijlan itu adalah Zaid. Jadi kena ada lima-lima ini untuk menepati atau untuk menjadikan dia sebagai maf'ul min ajli. Misal al-mustajmi', contoh isim-isim yang terkumpul dengan syarat-syarat ini. Contohnya perkataan ta'diban, iaitu dengan bertujuan untuk mengajar ataupun untuk mengadabkan. Min qaulika, dengan perkataan kamu mengatakan darabtu ibni ta'diban, aku telah memukul anak aku, adalah kerana apa? Kerana untuk mengajar dia. Jadi darabtu itu kita i'rab dulu. Fi'il madhi mabni ala sukun litisali, tak mutaharrik ataupun tak fa'il. Kemudian kita kata tak itu adalah fi mahalli marfu', fi mahalli raf' fa'il. Kemudian ibni kita mengatakan bahawa dia adalah maf'ulun bih, tetapi dia mansub wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi apa dia? Al-kasrah. Al-kasrah. Wah, tidak ada i'rab dia. Itu betul. Iaitu al-kasrah al-muqaddarah. Litisalihi ataupun lisabab apa? Liishtighal. Lisabab ishtighal. Bi harf munasabah. Iaitu harf munasabah pada huruf ya, iaitu ya mutakallim lah. Ya mutakallim, yang mana ya dan ibni itu juga di-i'rab sebagai mudhaf. Dan ya itu adalah di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Jadi ya itu diharapkan dengan mahal. Ta'diban adalah kita i'rab maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih. Jadi ta'diban dia berkumpul dengan semua syarat, iaitu kita mengatakan pertama sekali dia adalah ta'dib, maknanya berniat untuk memukul itu, niat untuk mengajar dia. Jadi dia adalah perbuatan hati. Ta'dib adalah perbuatan hati. Kemudian yang kedua, kita mengatakan bahawa dia adalah masdar. Maka ta'diban adalah masdar. Dia bukan isim fa'il dan dia bukan juga isim maf'ul.
Kemudian kita mengatakan bahawa dia adalah menunjukkan sebab sebelumnya, iaitu menunjukkan sebab kepada perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang telah dilakukan, iaitu kerana apa? Kerana takdiban. Kemudian dia bersantu dari segi waktu dia, iaitu daraba dalam ketika dia memukul, itulah dia berniat untuk mengajar. Kemudian yang terakhir adalah dia bercantum atau bersama dari segi perbuatan, iaitu pembuat, bersama dari segi pembuat. Pembuat dia siapa? Tu. Jadi takdiban itu kembali pada tu, dan daraba itu juga kembali kepada tu, iaitu ana lah. Jadi dia kata fa'innahu masdarun. Jadi takdiban itu dia masdar, dan dia juga adalah qalbi, kan dia bukan daripada perbuatan jawarih, bukan perbuatan anggota lain. Wahuwa illatun litarb, dan dia adalah juga penyebab ataupun menunjukkan sebab kenapa dia memukul. Kemudian dia bercantum dari segi darabtu dengan zaman, iaitu masa. Kemudian dia juga menunjukkan kepada fa'il yang sama, ta'dib dengan daraba. Jadi semua isim, kullu isim istawfa hadhihi syurut, menepati syurut-syurut ini, yajuzu fihi amran, maka dibolehkan kepadanya dua perkara. Pertama, nasab, iaitu boleh kita menjadikan dia mansub, kedudukan dia mansub, ataupun kita datangkan dengan harf jar. Wal jar biharfin min huruf jar, yang menunjukkan kepada ta'lil, iaitu seperti lam. Boleh kita datangkan dengan harful jar yang menunjukkan kepada ta'lil. Jadi dia ada dua keadaan. Kalau datang harful jar, maka dia bukan lagi maf'ul min ajlih lah, walaupun maknanya begitu, tetapi tidak boleh di'rabkan dengan maf'ul min ajlih. Tetapi tanpa huruf jar, maka kita akan i'rabkan dia dengan maf'ul lahu, maf'ul lahu. Maka kita ada pilihan pada ketika ini, sama ada kita mendatangkan huruf jar ataupun kita datangkan tanpa huruf jar untuk menunjukkan sebab. Untuk menunjukkan sebab. Huruf jar itu pun didatangkan untuk menunjukkan sebab. Wa'mal, dia kata, anna lismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi thalatha halat. Bukan wa'lam, wa'mal ni wa'lam, sebetulnya adalah wa'lam. Jadi salasa halat. Salasa halat itu adalah isim kepada anna. Dia punya asalnya adalah wa'lam anna salasa halat bismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajli. Tiga keadaan yang mana boleh jadikan sebagai maf'ul li ajli. Yang pertama, dia kata an yakuna muqtarinan bi al, apabila dia bercantum dengan alif lam, dengan al. Yang kedua, an yakuna mudafan, dalam keadaan dia mudaf. Yang ketiga, dia datang dalam keadaan tidak ada alif lam dan tidak ada mudaf. Jadi maf'ul li ajli itu dia datang kadang-kadang dia ada mudaf, perbuatan tu. Macam contohnya takdiban, kita kata. Kadang-kadang didatangkan dengan at-ta'dib. Kadang-kadang didatangkan dengan ta'dibul walad mungkin. Kita tengok. Ta'dibu ibni sebagai contoh. Ataupun yang akhir sekali dia tidak datang dengan mudhaf dan tidak datang dengan alif lam, ta'diban. Jadi tiga keadaan itu mungkin boleh bagi maf'ulan li ajli datang. Jadi dia tengok wa fi jami' hadhil ahwal, pada tiga keadaan ini dia kata yajuzu fihi nas, maka dibolehkan nasab ataupun jar dengan harf jar. Illa, dia kata, tetapi dia kata annahu qad yatarajjah ahadul wajhain, kadang-kadang dia diberatkan ataupun lebih fasih ataupun lebih tepat daripada wajah lain, satu daripada dua yang
wajah lain, atau satu daripada satu wajah lain lah. Dan kadang-kadang dia kata waqad yastawiyan fil jawaz, kadang-kadang dia sama taraf, kadang-kadang ada yang lebih afsah, kadang-kadang dia sama dari segi taraf dia, mana dua-dua fasih. Jadi contohnya dia kata fa in kana muqtarinan bi al, jika dia diapitkan dengan huruf al, fal aktsaru fihi, maka yang banyak padanya adalah yujar, maka dimajrurkan dengan harfu jar yang menunjukkan kepada ta'lil. Contohnya darabtu ibni lit ta'dib. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam. Wa yaqillu nasbuhu, jarang dia menjadi nasab. Maknanya kalau kita kata darabtu ibni at-ta'diba, jadi at-ta'diba tu sangat jarang. Darabtu ibni at-ta'diba sangat jarang. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam. Jadi bila ada alif lam, lebih baik kita datangkan dengan harfu jar. Bila ada alif lam, lebih baik kita datangkan dengan harfu jar. Kemudian wa in kana mudhafan, jika dia mudhaf, jaza jawazan mutasawiyan an yujarra. Oh, tak dengar. Ha? Bising. Bising. Handset nak? Ha? Okey. Oh, padam ke? Okey. Jika dia mudhafan, maka boleh pada ketika ini dia sama saja, sama rata. Dia dijarkan dengan harf ataupun dimansubkan, tidak ada masalah. Boleh datangkan dalam keadaan kita inginkan harfu jar ataupun kita buang harfu jar. Contohnya zurtuka mahabbat adabik. Jadi di sini dia punya syahid dia adalah mahabbah lah. Syahid dia adalah mahabbah. Mahabbat adabik au zurtuka li mahabbati adabik. Boleh dalam keadaan kedua-duanya. Iaitu pertama kita kata tanpa harfu jar, jadi mahabbat adabik. Yang kedua memerlukan harfu jar, iaitu zurtuka li mahabbati adabik. Jadi kita harap zurtuka adalah fi'il dengan fa'il, kemudian maf'ul bih. Mahabbata adalah maf'ul li ajlih ataupun maf'ul lahu, dan dia juga adalah mudhaf. Ini dikatakan sebab dia mudhaf. Dan adabik adalah mudhafun ilaih, dan dia juga adalah mudhaf, dan kaf adalah mudhafun ilaih. Zurtuka fa'il maf'ul bih, sama juga. Lam harfu jar, mahabbah adalah majrur bil lam. Kemudian adabik, mahabbah itu adalah mudhaf, dan adabik adalah mudhafun ilaih, dan dia juga adalah mudhaf, dan kaf adalah mudhafun ilaih. Wa in kana mudhafan, jika dia wa in kana mujarradan, jika tidak ada padanya. Kana mujarradan bolehlah kita letakkan adam lah. In kana adam min al, tidak ada padanya huruf al, dan juga tidak ada padanya idhafah, seperti mana mahabbah ini ataupun seperti mana ta'dib, maka kebanyakan fal aktsaru fi an yunsaba, maka kebanyakannya dia mesti dinasabkan. Contohnya qumtu ijlalan li ustaz, jadi ijlalan tidak ada alif lam, dan juga tidak ada mudhaf. Sangat jarang kita letakkan li lah, li ijlalin, jarang. Wa yaqillu jarruhu bil harfi wallahu alam. Jadi kurang tu maksudnya jarang lah. Selalunya apabila kataan ini yang tidak ada mudhaf dan juga tidak ada alif lam, maka kita datangkan dia dalam keadaan mansub. Jadi kita ada tiga keadaan ini. Pertama ada alif lam, yang kedua mudhaf
Yang ketiga, tidak ada alif lam dan tidak ada mudhaf. Yang ada mudhaf, maka dia sama. Sama ada kita boleh gunakan harfu jar ataupun tanpa menggunakan harfu jar, iaitu menjadikan dia mansub. Dan ketika mana dia alif lam, maka selalunya didatang dalam keadaan harfu jar. Jarang didatangkan dia dengan keadaan mansub. Tetapi apabila dia mujarrad, iaitu tidak ada alif lam dan juga tidak ada mudhaf, maka dia datang dalam keadaan mansub selalunya. Jadi itu adalah maf'ul li ajlih. Jadi lepas ni insya-Allah bila kita faham apa yang dimaksudkan dengan maf'ul li ajlih, bolehlah slow-slow kita masuk pada kitab-kitab yang lebih tinggilah. Tengok perbahasan dia. Perbahasan. Yang pertama sekali kita baca kitab kecil ni, jangan kita tinggalkan. Kesilapan kita adalah bila kita baca kitab-kitab kecil ni, bukan kita, ilmu tidak ada kecil besar sebenarnya, sama saja. Tapi ilmu kita panggil tamhidi lah, ilmu permulaan ni, untuk menyenangkan kita untuk memahami sesuatu ilmu itu, jangan kita tinggalkan. Kita terus masuk dan masuk dan masuk. Kalau kita tinggalkan, akhirnya kita akan lupa dan sebagainya. Lepas ni mungkin boleh mula-mula baca dengan kitab-kitab Arab yang berbaris lah. Kitab-kitab Arab yang berbaris, dengan baris itu kita cuba untuk i'rab dan cuba kita memberikan makna yang tepat. Dan kalau boleh, kalau ada kawan ataupun guru yang boleh cek kita punya kefahaman, lebih baik. Lepas kita buat, kita cek. Lepas kita buat, kita cek. Kita masuk pada al-maf'ul ma'ah. Hari ni kita mungkin lajukan sikit dan kita cuba habiskan, insyaAllah. Rasa nak habis mana ni? Memang nak habiskan sangat lah. Dan kita cuti, insyaAllah. Tengok macam mana pihak ruang akan tentukan, insyaAllah. Al-maf'ul ma'ah. Jadi qal al-bab maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ni maknanya di sini dia menggunakan harfu waw. Bahasa mudah dia lah, menggunakan harfu waw, dan waw itu bermaksud ma'ah. Waw itu bermaksud ma'ah. Dan sebelum waw itu mesti jumlah yang lengkap. Jumlah yang lengkap, dan waw itu menjadikan maksud ma'ah atau bersama. Waw itu bukan lagi maksud ataf, tetapi bermaksud bersama. Contohnya qala babul maf'ul ma'ah wa huwa al-ismu al-mansub. Jadi dia adalah isim, dia mansub. Alladhi yuzkar, yang mana diterangkan atau didatangkan ataupun berperanan. Peranan dia adalah libayan, untuk menerangkan bersama. Kata man, siapa, fu'ila, yang melakukan bersama dengannya fi'il, bersama dengannya fi'il. Maknanya seolah-olah dia melakukan bersama perbuatan tersebut, tapi dia tidak buat perbuatan tersebut. Seolah dia bersama dengan perbuatan tersebut. Contohnya, kita kata nahwu qaulika ja'al amiru wal jaysha. Mendatang amir itu bersama dia dengan jaysh, bersama dia jaysh. Okey. Dan perkataan wastawa, istawa al-ma'u wal khashabata. Istawa maknanya sama lah. Ataupun istawa, air itu dalam masa yang sama ada timbul juga kayu. Dalam masa yang sama timbul juga atau bersama dengan naiknya air itu ataupun istawanya air itu, bersamanya kayu. Maksudnya begitu. Maksudnya kalau contoh macam ni, kadang-kadang mungkin kita jadi susah. Sebab apa? Sebab kita merasakan bahawa macam contohnya macam
Khashabata ni saya rasa tak adalah masalah sangat. Cuma masalah ja'al amir wal jaisha tu jadi masalah. Sebab kita membayangkan bahawa apa salahnya kita menggunakan waw dan. Maknanya wal jaisha berjalan juga bersama dengan amir. Kita membayangkan macam tu. Biasanya dalam kitab dalam kitab-kitab nahu lain dia bagi contoh dia. Bagi contoh Masya ke zahaba. Masya sirtu ataupun sirtu wasyamsa ataupun sirtu fil bahri wasyamsa ataupun sirtu wan naila. Boleh lah. Wan naila. Nala ke nila? Nila. Sungai Nil kan? Sirtu wan nila ataupun sirtu wal bahra. Boleh lah. Ataupun sirtu wasyamsa. Okey. Kalau naila tu maksud dia mengharap kan. Apa salah tiba-tiba pula. Jadi wani lah. Jadi aku berjalan bersama dengan aku nail. Jadi lebih senang untuk kita faham. Sebab ja'al amir wal jais ni mungkin kita boleh tukar jadi harf ataf. Tapi taklah begitu sebenarnya, sebab dia mati di situ. Ja'al amir wal jais. Jadi nak menunjukkan apa dia, wow ma'iyah ini ataupun dipanggil maf'ul ma'ah, menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan. Iaitu dia menerangkan apa dia? Menerangkan perbuatan itu bersama dengan dia. Dia ada bersama ketika itu dengan perbuatan tersebut. Dengan perbuatan itu dia ada bersama ketika itu. Maknanya ketika mana orang tu berjalan, dia ada bersama. Itu dipanggil maf'ul ma'ah. Mungkin bahasa kita tak ada kot. Wa aqul al-maf'ul ma'ah inda nuha, dia adalah isim al-fadlah. Fadlah maknanya dia kata bukan rukun lah. Fadlah maknanya bukan rukun. Al-mansub bil fi'l, mansub disebabkan fi'l. Maknanya yang menjadi amil kepada isim maf'ul ni, ma'ah ni adalah fi'l. Atau ma fi ma'na al-fi'l, maknanya melakukan perbuatan fi'l. Dan juga hurufihi, dan yang mana ada huruf fi'l. Makna fi'l ataupun huruf fi'l. Anda dah tengok. Ad-dalu ala zat, menunjukkan kepada zat allati waqa'a al-fi'lu bimusahabatiha, al-masbuqu biwawin tufidu al-ma'iyyah nassan. Menunjukkan kepada zat. Zat ni kita kata dia berlawanan dengan isim makna. Berlawanan dengan isim makna. Jadi kalau kita kata al-khashabah itu adalah isim zat, wal jaish itu adalah isim zat. Yang mana isim zat itu dia kata allati, terjadinya fi'il, al-fi'lu menemani zat tersebut. Perbuatan itu menemani zat tersebut, iaitu khashabah lah. Istawa al-ma' menemani khashabah. Kemudian menggunakan al-masbuqu biwawin,
menggunakan waw yang memberikan maksud al-ma'iyah, iaitu kebersamaan nassan. Nassan maknanya ada perkataan waw tu lah. Faqauluna, maka kita mengatakan al-isim adalah merangkumi mufrad, musanna dan juga jamak, muzakkar dan juga muannas. Yang dimaksudkan di sini adalah isim sharih dunal muawwal. Dimaksudkan di sini adalah isim sharih, bukan muawwal. Kemudian mengeluarkan juga adalah fi'il, harf dan juga jumlah. Itu maksud isim di sini. Maknanya dia mesti isim, dia bukan jumlah. Dia bukan jumlah. Wa qawluna al-fadlah, maksud bahawa dia bukan rukun dalam percakapan, iaitu dia bukan fa'il, dia bukan mubtada, dia bukan khabar, dia terkeluar daripada umdah. Umdah ni maknanya asas lah, yang utama. Umdah di sini boleh kita katakan yang utama. Contohnya ishtaraka Zaidun wa Amrun, jadi berkongsi Zaidun dan Amrun. Di sini tidak boleh jadi waw ma'iyah. Sebab apa? Ishtaraka memerlukan kepada dua orang. Perkataan ishtaraka itu memerlukan kepada ishtaraka Zaidun wa Amrun. Jadi bila perkataan yang memerlukan dua orang ini, dia tidak boleh menjadi waw ma'iyah. Wa qawluna mansub bil fi'l, mansub disebabkan fi'il ataupun ada padanya makna fi'il, ataupun ada padanya huruf fi'il. Ada padanya makna fi'il dan ada padanya huruf fi'il, yang menunjukkan bahawa annal amil fil maf'ul ma'ah ala darbain, yang menunjukkan amil kepada maf'ul ma'ah itu ada dua bentuk. Pertama dia kata adalah fi'il, hadara al-amiru wal jaysha, iaitu hadara adalah fi'il madhi, al-amir adalah fa'il, waw itu adalah waw ma'iyah, al-jaysha adalah maf'ul ma'ah mansub, maf'ul ma'ah mansub. Yang kedua, isim yang menunjukkan kepada makna fi'il, yang merangkumi kepada huruf fi'il, seperti apa dia? Seperti isim fa'il. Contohnya al-amiru hadirun, al-amiru hadirun wal jaysha. Jadi hadirun adalah merangkumi huruf fi'il, dan dia juga membawa makna fi'il. Jadi dia boleh jadi amil. Jadi al-amin mubtada, hadirun adalah khabar, waw adalah ma'iyah, wal jaysh adalah maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah. Wa qawluna al-masbuku biwaw, kena mendatang huruf waw sebelum maf'ul ma'ah, dan dia adalah nas, maknanya jelaslah menunjukkan kepada ma'iyah. Maka terkeluarlah isim yang mana datang sebelumnya huruf waw tetapi tidak menunjukkan kepada ma'iyah, bukan menunjukkan kepada ma'iyah. Sebagai contoh, hadara Muhammadun wa Khalidun. Jadi hadara Muhammadun dan juga Khalidun bukannya waw ma'iyah, tetapi dia adalah waw ataf. Dia adalah waw ataf. Wa'lam, ketahuilah, dia kata, anal ismal waqi'a ba'da al-waw ala naw'ain, isim yang datang selepas waw dia ada dua jenis. Yang pertama, ma yata'ayyan nasbuhu ala annahu maf'ulun ma'ah, maknanya confirm dia nasab ataupun
hanya boleh nasab kepada maf'ul ma'ah saja. Tak boleh dia pergi kepada ma'tuf. Yang kedua, ma yajuzu nasbu, yang mana dia boleh nasab kepadanya dan juga boleh juga menjadikan dia ma'tuf. Itba'uhu, itba' ni maknanya ma'tuf lah. Iaitu menjadikan dia ikut lima qablahu, ikut yang sebelumnya pada i'rab, iaitu dipanggil ma'tufan alaih. Maknanya waw ini dua jenis. Satu waw yang mana kita i'rab dengan maf'ul ma'ah saja. Yang kedua boleh kita i'rab dengan ma'tuf ataupun kita boleh i'rab dengan maf'ul ma'ah. Amma an-naw'ul awwal, jenis yang pertama, fa mahalluhu, melihat kepada tempat dia, kedudukan dia. Idza lam yasihha tashriku ma ba'da al-waw, kalau tidak boleh dikongsi ataupun dijadikan orang yang bersama dengan perbuatan tersebut selepas waw, lima qablaha, dengan sebelumnya pada hukum. Contohnya ana sa'irun wal jabala, contohnya zakartu wal misbaha, tak boleh. Macam mana jabal juga sa'ir, jabal tak sa'ir. Aku belajar dan juga pelita tak belajar, kita je belajar. Jadi tidak boleh tasyrik di situ, tidak boleh berkongsi dari segi perbuatan tersebut. Fa innal jabala la yasihhu tashrikuhu lil mutakallim fi sayr, pada perkataan mutakallim di dalam berjalan. Wa kadzalika al misbah, begitu juga dengan api. La yasihhu tashriku lil mutakallim fil mudzakarah, kepada orang yang bercakap di dalam belajar dia. Jadi bila tak boleh, maka dia ta'yin kepada satu sahaja, iaitu dia adalah maf'ul ma'ah, tidak boleh dia jadi ma'tuf alaih. Maka diberikan contoh, telah diberikan contoh muallif, iaitu Al-Jurmi, Syekh Al-Jurmi, mathal al-muallif li hadha an-naw', pada jenis ini dengan mengatakan bahawa istawal ma'u wal khashabata. Jadi khashabata tak istawa, yang istawa adalah ma'. Wa amma tsani, manakala yang kedua, fa mahalluhu idza sahha tashrik, jika boleh ditasyrikkan ma ba'da al-waw, selepas waw, lima qablaha, melihat kepada sebelumnya pada hukum, maka dibolehkan dalam keadaan kedua-dua. Sepatutnya letakkan satu lagi, tapi tak berkhid. Itu contohnya hadara Ali wa Muhammad, di sini boleh tasyrik. Fa innahu yajuz, maka dibolehkan menasabkan Muhammad ala annahu maf'ul ma'ah, iaitu hadara Aliyun wa Muhammadah wa Muhammadanah wa Muhammadan. Dan boleh juga merafa'kan ala annahu ma'tuf ala Ali, iaitu boleh juga kita menjadikan dia marfu', iaitu dima'tuf kepada Ali, iaitu Muhammadun. Kerana Muhammadan dia kata yajuzu ishtiraku ala ma'a Ali fil hudur, dan dia kerana Muhammad itu boleh bersama dengan Ali dalam kehadiran. Maka telah memberikan contoh muallif di hadzal naw', jenis ini, maka mengatakan ja'al amiru wal jaisha. Dan kita ada satu jenis lagi, iaitu dengan perkataan ishtaraka Zaidun wa Amrun, hanya waw ataf sahaja, tidak boleh waw ma'ah. Maknanya ada tiga kategori. Pertama, hanya maf'ul ma'ah saja. Yang kedua, boleh berkongsi maf'ul ma'ah dengan waw ataf. Yang ketiga, waw ataf saja dan tidak boleh waw ma'ah, ataupun waw ma'iyah. Jadi dia ada tiga kategori. Kita tinggal satu lagi tajuk, al-makhfudat min al-asma'. Maknanya makhfudat. Qala al-musannif rahimahullah, babul makhfudat min al-asma'. Al-makhfudat salasatu anwa', ada tiga jenis. Makhfud bil harf, sama ada dia baris mati kerana huruf. Makhfud bil idhafah, dia baris mati kerana idhafah. Dan dia baris mati kerana tabi', kerana tabi'. Wa aqul al-ism makhfud ala salasati anwa'. Ism makhfud ada tiga jenis. Dzalika li'anna al-khafid, ini kerana khafid lahu, iaitu yang
membaris bawahkan dia. Imma an yakuna harfan, sama ada dia perlu menjadi huruf, min hurufil khafd, daripada huruf-huruf khafd allati sabaqa bayanuha, yang mana kita telah menerangkannya, fi awal kitab, pada permulaan kitab, wallati sayadhkuruha al-muallif ba'da dhalik, yang akan disebut oleh muallif selepas ini. Muallif ni adalah Ajrumi lah, Syekh Ajrumi. Wa dhalika, iaitu seperti mana dia kata, Khalidun min qawlika ashfaqtu ala Khalidin. Jadi aku kesian ke atas Khalid. Jadi ashfaqtu adalah fi'il madhi dan ta adalah fa'il, ala adalah harfu jar, Khalid adalah majrur bi ala. Jadi fa innahu majrurun bi ala wa huwa harfu min hurufil khafd, maka di huruf daripada huruf jar lah. Wa imma an yakuna al-khafid, sama ada khafid juga li ismin, yang menyebabkan khafid itu adalah isim. Isim apa dia? Idafatasmi qablahu. Idafatasmin qablahu, iaitu mengidafatkan isim sebelumnya kepadanya. Idafah ni maknanya sandarlah, menjandar, ataupun menjandarkan perkataan yang tak lengkap. Wa ma'na al-idafah, dan makna idafah nisbatu tsani lil awal, iaitu menasabkan yang kedua untuk yang pertama, ataupun mengikatkan yang kedua dengan yang pertama. Wa dzalika nahu Muhammadun, contohnya Muhammad, daripada kamu mengatakan ja'a gulamu Muhammad, dah datang gulam Muhammad. Jadi sebenarnya idafah ni adalah ayat yang tak lengkap lah, ayat yang tak lengkap. Bila kita kata ja'a gulam, maknanya gulam siapa? Orang kata tanya gulam siapa. Bila kita kata ja'a gulam Muhammad, maka orang akan terdiam. Itu dia peranan mudhaf. Peranan mudhaf. Nanti kita akan masuk pengajian yang terakhir lah, dalam bab mudhafun ilaih. Fa innahu makhfud bisabab idafati gulam ilaihi, maka dia makhfud atau bagi bawah disebabkan apa dia? Bahkan disandarkan kepada gulam, kepadanya, iaitu pada Muhammad. Ataupun yang ketiga dia kata wa imma an yakuna al-khafidu lismi tabaiyatahu lismi mahfuz, kerana dia menjadi tabi' lah, menjadi tabi'. Jadi tabi' menjadi tabi' pada isim yang mahfuz. Contohnya di antaranya na'tan lahu, menjadi sifat lah. Na'tan menjadi sifat padanya. Contohnya al-fadil min qawlika akhadhtu al-ilma an Muhammadin al-Fadili, aku telah mengambil ilmu daripada Muhammad al-Fadili. Jadi akhadhtu adalah fi'il dengan fa'il, al-ilma adalah maf'ul bih, an adalah harfu jar, Muhammad adalah majrur bi an, kemudian al-Fadil adalah sifat ataupun na'at. Ataupun disebabkan ma'tufun alaih, contohnya Khalid min qawlika marartu bi Muhammadin wa Khalidin, aku berjalan bersamaku Muhammad dan juga Khalid. Iaitu marartu fi'il dengan fa'il, ba adalah harfu jar, Muhammad adalah majrur bi ba, wa adalah harfu ataf, Khalid adalah ma'tuf dengan Muhammad, ma'tuf ala Muhammad. Au ghair hadaini min at-tawabi' allati sabaqa dhikruha, ataupun selain daripada tawabi' ini yang mana disebut sebelum ini. Yang mana sebelum ini ada antara tabi'nya adalah badal, di antaranya adalah taukid. Kan empat tu kan, taukid, badal, na'at, ataupun na'at apa tu, atf bayan, ataupun huruf ataf. Qala musannif rahimahullah, fa amma al-mahfudh bil harf, mari kita ceritakan tentang mahfudh dengan harf. Fa huwa ma yukhfadu bi min, iaitu dinasab, dijarkan dengan huruf min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'i, wal kafi, wal lami. Jadi semua itu adalah huruf yang mengkhafatkan. Wa hurufil qasam, dan juga huruf qasam, iaitu wahiyal waw wal ba. Qasam ni maknanya huruf sumpah lah, iaitu huruf waw, huruf ba, wa ta, ataupun dengan waw bi wawi rubba, dengan waw rubba, wa bi mudh wa mundhu, mana waw juga melakukan waw rubba. Itu dia menjadi waw rubba ni peranan dia adalah untuk qasam juga. Wa aqul an-naw' al-awwal min al-mahfudat, naw' yang jenis yang pertama daripada mahfudat adalah huruf daripada huruf khafd. Dan huruf khafd ni banyak.
Di antaranya adalah min. Elok beli kitab lah, satu kitab. Kitab apa? Macam contohnya kitab tentang huruf kan. Awamin. Cerita pasal huruf. Menggunakan Labib pun ada cerita pasal huruf lah. Kemudian kitab apa? Ibn Hajib, kitab apa? Apa nama kitab? Anak pun lupa lah. Kitab ada kat rumah tak buka-buka. Ya. Tak apalah khir. Beli buku huruf. Nak kenal huruf ni. Sebab huruf penting. النوع الأول من المفقودات المفقود بحرف من حروف الخفض وحروف الخفض كثيرة منها من, di antaranya min wa ma'aniha al-ibtida, iaitu permulaan, iaitu tajurul isma al-zahira wal mudmar, iaitu dimenjarkan isim zahir dan juga isim dhamir. Maknanya min ini boleh masuk pada isim zahir dan juga isim dhamir. Ini dia punya qaid dia. Ingat qaid dia. Maknanya min boleh masuk pada isim zahir dan juga boleh masuk isim dhamir. Contoh wa minka maknanya isim dhamir lah. Wa min nuh maknanya isim zahir. Wa minha, di antaranya ila, di antara maknanya adalah intihak, maknanya berakhir lah. Wa tajurul isma zahir wal mudmar aidan, dia boleh masuk pada isim zahir dan dia juga boleh masuk pada dhamir. Contohnya ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, ilallahi marji'ukum jami'a. Jadi ilaihi adalah isim dhamir dan juga ilallah adalah zahir. Wa minha an, di antaranya adalah perkataan an, di antara maknanya adalah melebihi lah, al-mujawazah. Dan dia juga menjarkan isim zahir dan juga dhamir, dan juga dhamir boleh juga dua-dua. Iaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Jadi anil mu'minin adalah isim zahir. Radiyallahu anhum adalah isim dhamir. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala meredai, membatasi kepada mukminin, ya. Di antara makna minha ala, makna ala isti'la, makna duduk di atas lah. Isti'la ni makna duduk di atas. Dan menjarkan isim zahir dan juga dhamir juga. Contohnya wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Jadi di atas fulk, 'alaiha tu menunjukkan dia pada dhamir, al fulk menunjukkan pada isim zahir. Wa minha fi, di antara fi maknanya zarfiyah. Zarfiyah ni maknanya mengambil ruang lah. Dia mengambil ruang tempat ataupun masa dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang harf jar ni juga dianggap sebagai zaraf. Wa tajurul ism zahir wa dhamir juga, iaitu dia masuk pada isim zahir dan dia masuk juga pada isim dhamir. Itu fi sama' pada isim zahir. La fiha tu masuk pada isim, pada dhamir, masuk pada dhamir. Dan di antaranya rubba. Rubba ni bukan harf jar, dipanggil syabih bizaid. Dipanggil syabih bizaid. Ini kita dah terangkan pada mula-mula pengajian kita. Syabih bizaid ini adalah, pertama kena dia menyerupai zaidah. Apa penyamaan rubah dengan zaidah? Penyamaan dia adalah tidak memerlukan kepada ta'alluq. Contohnya wa kafa billahi hasiba. Jadi billah itu, ba itu adalah harfu ba lah, zaidah, harfu jar yang zaid. Jadi dia adalah zaidah dan tak memerlukan kepada ta'alluq. Begitu juga dengan rubah, tak memerlukan kepada ta'alluq. Tetapi zaidah tidak memberikan makna. Rubah memberikan makna. Apa makna rubah? Makna rubah adalah sama ada taksir ataupun taklil. Maknanya kadang-kadang lah. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Dan dia masuk kepada nakirah ataupun makrifah yang ditakwilkan kepada nakirah. Dan dia tidak merubahkan i'rab.
Cuma dia merubahkan dari segi baris. Tidak merubahkan dari segi i'rab, tetapi merubahkan dari segi baris. Contohnya rubba rajulin karimin, maknanya rajulin itu tetap menjadi mubtada. Tetap menjadi mubtada, tetapi dia marfu' wa alamatu rafihi al-kasrah al-muqaddarah li-ishtighalihi biharfi rubba lah, kerana dia masuk pada harfi rubba. Jadi rubba rajulin itu tetap juga di-i'rab sebagai mubtada walaupun baris dia berubah. Tapi baris berubah disebabkan apa dia? Disebabkan ishtighal. Baris berubah disebabkan ishtighal. Dan di antara maknanya adalah at-taqlil, dan tidak la tajuru illa ism zahir nakirah. Dia tidak menjarkan kecuali isim zahir nakirah saja. Maknanya dia tidak masuk pada dhamir. Tidak ada rabbuhu, rubbahu tak ada. Kalau ada pun ditakwilkan kepada nakirah. Sebab rubbahu tu dalam syair dia dalam. Kalau ada pun ditakwilkan kepada nakirah. Sebab ha itu adalah ma'rifah. Maka rubbahu maka biasa ditakwilkan dengan rajul. Rubba rajulin. Okey. Tak pada akhir tu dulu dalam bab lain. Wa minha al-ba'. Dan di antaranya adalah ba'. Yang maksudnya adalah ta'adiyah. Wa tajurul ism zahir wa dhamir jami'an. Ta'diyah ni maknanya memerlukan kepada maf'ul bih lah. Untuk memerlukan dia kepada maf'ul bih. Tapi sebab perkataan itu tidak boleh masuk maf'ul bih, maka dia memerlukan kepada huruf jar untuk menjadikan dia mendapatkan maf'ul bih. Faham? Ta'diyah ni maknanya perkataan itu memerlukan maf'ul bih, tetapi tidak ada maf'ul bih yang boleh menjadikan ta'di itu, maka dia memerlukan kepada harfu jar untuk menjadikan ta'di. Dia faham ayat tu? Kan bolong sikit. Dia ada perkataan maknanya diperlukan oleh isim tersebut. Diperlukan oleh fi'il tersebut. Dan bila diperlukan fi'il tersebut, maknanya fi'il tersebut memerlukan kepada ta'di. Sebab ta'di ni sama ada kepada isim ataupun kepada harf. Kan? Kepada isim ataupun kepada harf. Dia ada perkataan tu memang dia memerlukan. Dia memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada harf. Kita tengok contohnya. Contohnya zahaba ilal masjid. Zahaba tak ada, zahaba al-masjid tak boleh. Ana zahabtul masjid tak boleh. Dia mesti ada ilah. Jadi ilah tu boleh ilah ta'adiyah. Nah, ni. Dan dimenjarkan isim zahir dan juga dhamir jami'an. Nahwu qawlihi ta'ala fa imma nadhhabanna bika. Zahaballahu binurihim. Senangnya perkataan zahaballahu binurihim. Allah SWT menghilangkan cahaya mereka. Tetapi tak boleh zahaballah tanpa ba. Kena ada huruf ba itu barulah sampai makna. Kalau tanpa huruf ba maka makna tak sampai. Jadi ba itu dipanggil apa dia? Ta'diyah. Dan di antaranya huruf kaf. Kaf di antara makna adalah tasbih, iaitu ada persamaan. Dia tidak menjarkan kecuali isim zahir sahaja. Maknanya dia tidak masuk kepada dhamir. Kaf hanya masuk kepada isim zahir, tidak masuk kepada dhamir. Contohnya masal nurihi kamishkatin. Dia tidak ada kaha, tak ada. Kaha, kahi, tak ada. Kahuma, tak ada. Kalau kahuma itu tukar pada kaf kepada mithl. Mithluha, mithlihi dan sebagainya. Di antaranya lam ma'ani al-istiqa' wal milk. Jadi di antara lam itu maknanya istiqa' dan milk. Okay, kita dah bincang sebelum ni. Lam ini maksud tiga maksud sama ada milk ataupun satu lagi dipanggil ikhtisas. Ikhtisas ni apabila lam itu dimiliki oleh orang yang tidak berakal. Tidak berakal seperti apa? Seperti pintu lah. Contoh kita kata al-miftah lil bab.
Jadi kunci itu untuk pintu. Jadi dikhususkan untuk pintu. Takkan pintu itu memiliki kunci lah. Kan? Begitu juga kita kata as-sajjad lil masjid. Maknanya kapet untuk masjid. Takkan masjid memiliki kapet lah. Jadi dipanggil ikhtisas. Tapi kalau manusia berakal, jadi dipanggil apa? Dimiliki. Contohnya at-telefon li Muhammad. Telefon itu dimiliki oleh Muhammad. Istiqah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimenjarkan isim zahir dan juga mudmar kesemuanya. Sabbaha lillahi ma fis sama. Jadi lillah menunjukkan kepada isim zahir. Lahu menunjukkan kepada isim dhamir. Dan di antara huruf qasam yang 3, al-ba, wat-ta, wal-waw. Maka takallamna anha. Dan kita dah sembang dalam bab sebelum ini dalam bab harfu jar. Kalaman mustawfan. Kalaman mustawfan fi awal kitab, iaitu sepenuh dalam permulaan kitab. Fala hajata bina ila i'adati syai'in minha. Maka tak perlu kita mengulangi, dia kata. Tak perlu lagi kita mengulangi. Okey. Wa minha, boleh buka permulaan eh. Itu kalau dalam buku anak ni muka surat 10 lah. Muka surat 10. Okey. Buka muka surat 10. Wa minha waw rubba, iaitu waw juga beramal seperti mana rubba yang kita kata syabih bin zaid. Dan contohnya adalah berkata Ibnu Qais, walailin, iaitu walailin ni maknanya sepatutnya walailun. Sepatutnya lailun tu adalah mubtada, tapi dia masuk waw. Jadi warubba lailin, maknanya adalah warubba lailin. Jadi warubba lailin tu dipanggil waw rubba. Kamaujil bahri, seperti apa dia kata, malam itu seperti ombak di lautan. Arkha maknanya melabuhkan. Sudu lahu, dia punya langsir dia lah, dia punya tirai dia. Iaitu malam itu seperti ombak di lautan yang mana dia melabuhkan tirainya. Dan kata Imrul Qais juga adalah wabaydati, maknanya waw itu waw rubbah lah. Khidrin la yuramu khiba'uha. Wallahu alam. Keputihan apa, anak dara ke apa ni? Tidak elok disembunyikan. Wallahu alam. Kita tengoklah makna dia. Tapi ala kulli hal, wabaydati itu adalah waw rubbah. Waw maknanya warubba baydati. Wabaydati khidri. Okey. Dan di antaranya perkataannya adalah munzu wa yajurranil azman, iaitu dia memajrurkan zaman. Muz dengan munzu. Dan kedua-duanya ada makna min. In kana ma ba'dahuma madiyan, jika selepasnya maksud madhi. Contohnya ma ra'aitu muz yaumil khamis, ataupun ma kalamtu munzu syahrin, sama saja maksudnya. Muz dengan munzu ni sama je maksudnya. Wa yakuna bima'na fi, in kana ma ba'daha hadiran. Jadi kedua-duanya akan masuk fi jika dalam keadaan yang selepasnya adalah hadiran. Iaitu sekarang lah. Contohnya la ukallimuhu mudh yaumina, sejak hari ni lah. La alqahu mudh yaumina, sama maksudnya.
فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعده مرفوعا فهما اسمان. Tapi kalau muz ataupun munzu, فإن وقع فعل بعد مذ أو منذ أو كان الاسم الذي بعده مرفوعا فهما اسمان. Maknanya kalau datang selepas, ini adalah fi'il ataupun isim, maka kedua-duanya adalah isim. Bukan lagi harfu jar maksudnya. Bukan lagi harfu jar. Dan yang terakhir, qala wa amma ma yukhfadu bil idafati fa nahwu qawlika ghulam zaidin wa huwa ala qismain ما يقدر باللام وما يقدر بمين فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمين نحو ثوب خز وباب ساج خاتم حديد. You tengok mana ni, apa tu khazin dengan sajin ni. Sutera sajin apa? Kajati. Okey. Wa amma ma yukhfadu bil idafah, manakala yang dimatikan dengan idafah, fa nahwu qaulika, contohnya gulamu zaidin. Jadi budak Zaid. Biasanya tak jelas lah. Dan maksudnya bukan maksudnya hanya berhenti di situ. Dia ingin menerangkan sesuatu. Bila ingin menerangkan sesuatu, maka dia perlu datangkan penerang dia, iaitu mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih ini biasanya dia ada dua jenis, iaitu sama ada ditakdirkan dengan huruf lam ataupun ditakdirkan dengan huruf mim. Contohnya dia kata ghulamu zaidin, maknanya ghulamun li zaidin, dan ditakdirkan dengan huruf min, iaitu gulamun ataupun saubu khazin. Khazin sutera kan. Babu sajin, maknanya pintu yang dibuat daripada kayu jati. Khatamu hadidin, maknanya cincin yang dibuat daripada besi. Wa aqul al-qismu tsani min al-makhfudat bil idafah. Jadi makhfud dengan disebabkan idafah. Dan dia ada tiga jenis. Jadi musannif sebut dua jenis, tetapi syarih sebut tiga jenis. Dan dia sebenarnya banyak jenis lagi. Bukan tiga jenis ni kan, ada lagi jenis dia. Tapi tak apalah, untuk kita faham saja, untuk permulaan. Zakar al-muallif minha naw'ain. Disebut oleh muallif, iaitu Syekh Ajurumi, dua jenis saja. Al-awwal ma takun idafah fi ala ma'na min, jadi idafah kepada makna min. Yang kedua, idafah kepada makna lam. Kemungkinan di sisi musannif, iaitu di sisi Syekh Ajurumi, mungkin fi itu masuk zaraf kan? Jadi tak diperlukan. As-salis ma takunu idafah fi ala ma'na fi, jadi idafah kepada makna fi. Jadi tiga jenis, min, lam dengan fi. Wa amma ma takunu idafah fi ala ma'na min, jika idafah itu memiliki makna min, maka dia punya dhabit dia ataupun kaedah dia adalah an yakuna al-mudhafu juz'an wa ba'dan min al-mudhaf ilaih. Di mudhaf itu adalah sebahagian ataupun secebis daripada mudhaf ilaih. Contohnya jubbatu saufin, jubah daripada bulu. Sufin ni mesti bulu lah. Fa innal jubbah sebahagian daripada suf ataupun juz'un daripadanya. Begitu juga contoh yang diberikan oleh muallif, iaitu contoh yang diberikan oleh muallif apa dia? Sabu khazin ataupun babu sajin. Jadi sebahagian daripada khazin, sebahagian daripada sajin. Manakala idafah kepada makna fi, maka kaedahnya adalah an yakuna mudhaf ilaih zarfan lil mudhaf, menunjukkan pada masa lah. Zarfan ni maksudnya menunjukkan pada masa lah, atau menunjukkan pada tempat. Nahwu qauli ta'ala bal makrul lail, jadi makru fil lail. Okay, bertukarlah malam dan siang kan.
fa innal layl zarfun lil makr wa waqtun yaqa'u al makru fihi. Jadi waktulah yang menunjukkan dia makr padanya. Wa amma ma takunu idhafa fi ala ma'na lam, manakala idhafah padanya makna malam, fa kullu ma la yasluh, maknanya tidak boleh ahadun nawain mazkurain pada kedua-dua ni. Bukan makna fi, bukan makna lam. Silap, bukan makna min, bukan makna fi. Jika bukan makna fi dan jika bukan makna lam, maka dia akan pergi kepada makna lam. Dia akan pergi kepada makna lam. Jadi sebab tu dia kata fa kullu ma la yasluh fi ahadun nawain mazkurain, maka dia adalah bermakna lam. Contohnya gulamu Zaidin hasirul masjid. Kemudian dia kata waqad taraka al-muallif. Jadi muallif ni Syekh Al-Jurumi lah. Al-kalam ala qism salis min al-mahfudat, iaitu mahfud dengan tabaiyah. Wa uzruhu fi dhalik, dan alasannya kenapa sabaqal qaul alaih, telah menceritakan tentangnya pada akhir bab marfu'at mufassalan, iaitu akhir bab marfu'at secara terperinci. Jadi tak perlu diulangi lagi. Tak perlu dia ulangi lagi. Wallahu subhanahu ta'ala a'la wa alam wa azu akram. Jadi alhamdulillah kita telah menghabiskan baca kitab ini. Waqad kana al-faragh min kitabati hadha syarh fi lailatul qadr. Jadi dia habis mengarang kitab ini, iaitu Syekh Muhammad Muhyiddin, pada malam Lailatul Qadar, iaitu malam Lailatul Khamis. Okey. 27 min syahr Ramadan sanata 1353 minal hijrah. Jadi salat boleh kita bawa salasin ataupun salasatin boleh juga. Melihat pada sanah lah. Melihat pada sanah. Tapi seeloknya kita gunakan dia muzakkar lah. Salasin wa khamsin wa khamsina wa thalathi mi'atin, okey, wa alfin min al-hijrah a'ada Allah Ta'ala alaina min barakatihi, amin. Allah SWT memberikan kepada kita keberkatan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala safwati safwah min khalqihi ajma'in wa ala sadatina alihi wa sahbihi wa tabi'in wa la adwana illa ala zamin wa la aqibatul muttaqin. Alhamdulillah, kita telah menghabiskan kitab ni. Semoga Allah SWT memberikan kita keberkatan dan memberikan kita penambahan ilmu. Semoga Allah SWT menambahkan lagi kefahaman kita dalam memahami kitab-kitab Allah SWT. Dan insya-Allah berakhirnya kita ini, insya-Allah kita akan buka kitab baru lagi, dan ini semua tertakluk kepada pihak pengurusan waqf. Dan saya mohon kemaafan jika ada banyak kesilapan dan sebagainya, dan juga jika ada kesilapan itu tegurlah dan nyatakanlah. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Dan moga-moga kita sama-sama dalam membina ataupun menghidupkan keilmuan, menghidupkan ilmu dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kemudian dan kalau tengok fasal 53, ralat kejap. 153, wa amma khabaru kana wa akhawatiha wa ismu inna wa akhawatiha telah disebut faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika at-tawabi' faqad taqaddamat hunak. Jadi kata musannif, kata syarih, minal mansubat ismu inna wa akhawatiha, dan juga khabar kana wa akhawatuha, dan tabi' pada mansub, dan semua ini telah diceritakan dalam bab dia, maka tak perlu diulangi lagi. Jadi tak perlulah kita mengulangi ni, walaupun matanya ada, sebab dia dah diceritakan
tentang, walaupun dia dalam bab mansubat tetapi dah diceritakan dalam bab kana wa akhatuha, dan diceritakan dalam bab marfu'an maksudnya. Diceritakan dalam bab marfu'an. Wallahu taala a'la wa alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.